Ya, tak dengar. Muka surat berapa? 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat 25. Faedatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faedatani, ini ada dua faedah. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Mana yang di bawah ini diriwayat daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya berkata ia Abdullah ibni Abbas, sesiapa yang membaca ia ketika sembahyang pagi, artinya subuh, ketika sembahyang subuh, membaca apa? Membaca akan 3 ayat daripada surah Al-An'am. Pada sembahyang subuh, lepas daripada Fatihah, dia baca 3 ayat daripada surah Al-An'am. Hingga mana? Daripada mula sehingga kepada wa ya'lamu ma taksibun. Surah Al-An'am mula dengan alhamdulillah sampai kepada wa mimma wa ya'lamu ma taksibun, sampai ke 3 ayat, yaitu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Satu ayat. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Ayat kedua. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Ayat yang ketiga. Membaca 3 ayat pada rakaat yang pertama sembahyang subuh selepas daripada Fatihah. Nah, di dalamnya ada jatuh, ada ketinggalan ayat. Summa, apa arti bahasa ayat? Ayat yang kedua. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu. Nah, pada thumma, itu ada thumma. Thumma antum tamtarun, bukan waw, thumma. Angkatkan waw tu, letak thumma tempat tu.
baca ayat 3 ayat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Surah Al-An'am 3 ayat yang pertama. Baca di ketika sembahyang fardu subuh. Bukan sembahyang sunat subuh. Karena sunat subuh kita sudah baca dulu. Coba surah Alam wa Alam. Alam wa Alam. Alam surahnya Alam tara kaifa. Ataupun Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Itu pada sembahyang sunat subuh, yakni pada sembahyang fardu subuh. Yang kedua, ya tak subuh. Ayat mana nak baca? Nak baca ayat mana? Sambung yang ini juga tak apa. Sambunglah 2 ayat lagi, ada 3 ayat juga. Sambung. Ataupun tak mau sambung yang ini, ambillah ayat Alam Nasrah pun tak apa. Bacalah yang manapun, kemudian daripada yang 3 pada rakaat yang kedua. Ini kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kelebihan dia banyak. Kelebihan itu macam yang tertulis di bawah. Nascaya menurun oleh Allah baginya 4.000 malaikat. Banyaklah 4.000 malaikat. Malaikat turun berapa? Allah Ta'ala perintah malaikat 4.000 malaikat turun berapa? Menulis mereka itu baginya, bagi orang yang subuh baca yang ini. Menulis mereka itu malaikat baginya akan umpama ibadat mereka itu hingga hari kiamat. Dan turunlah kepadanya malaikat daripada atas 7 langit. Dan serta malaikat itu penyemuk daripada besi. Maka jika membuat kenyataan oleh syaitan pada hatinya, hati orang yang sembahyang, akan sesuatu daripada kejahatan, memukul ia malaikat itu akan syaitan akan sepenuh pukul sungguh-sungguh. Sepenuh pukul sungguh-sungguh. Sehingga adalah di antara orang yang sembahyang tadi dan antara syaitan 70 hijab. Pukul lepas jauh. Pukul syaitan itu lepas jauh. Jauh mana? Sehingga di antara syaitan dengan orang yang sembahyang itu 70 hijab. Hijab ni dinding. 70 dinding. Syaitan nak baik kepada dia, payahlah juga 7 nak kena lakah 70 dinding. Dinding ni dinding yang kita tak nampak. Jangan bila kamu baca ayat ni tengok dinding tak ada pun tak mana tu. Nampak dinding ni kan? Dinding ni dinding maknawi yang kita tak nampak. Macam mana kita tak nampak malaikat lah. Malaikat yang kata banyak pun kita tak nampak satu pun. Begitu ada dinding maknawi 70 lapis dinding di antara syaitan dengan kita. Itu kata dah. Dan apabila adalah pada hari kiamat berkata Allah Ta'ala dan apabila adalah pada hari kiamat berkata Allah Ta'ala berfirman, aku Tuhan kamu. Ini orang yang sembahyang hari ini. Allah Ta'ala kata, aku Tuhan kamu. Dalam hari kiamat besok dia akan kata, aku Tuhan kamu dan engkau hamba aku. Berjalan olehmu pada bayangku. Allah Ta'ala kata, berjalan olehmu pada bayangku. Bayang Allah. Apa makna bayang Allah? Bayang arash. Bayang arash. Jangan kata bayang zat Allah pula. Allah Ta'ala tak semacamnya sesuatu mana ada bayang.
Bayang Allah ini bayang arasy Allah. Berjalan olehmu wahai orang yang sembahyang tadi, pada bayangku, pada bayang arasku, dan makan olehmu daripada buah surgaku, buah-buah yang ada dalam surga, dan minum olehmu daripada Al-Kautsar, daripada telaga Al-Kautsar, dan mandi olehmu dengan air salsabil. Air salsabil sejenis air yang ada di sungai surga. Salsabil, bubuhkan ba tak ada titik. Salsabil, sebelum dia tu ada titik ba. Mandi olehmu dengan air salsabil, dan masuk akan surga. Masuklah kamu akan surga dengan ketiadaan hisab dan tiada diazab. Itu kata Abdullah bin Abbas pada riwayat ini. Satu faedah. Faedah yang kedua pula. Faedah yang kedua daripada Muqatil bin Sulaiman. Kita ini daripada Muqatil bin Sulaiman. Berkata ia Muqatil, sesiapa yang sembahyang subuh ia pada waktunya, artinya pada awal waktu. Pada waktunya, artinya pada awal waktu. Sesiapa saja yang sembahyang subuh pada awal waktunya, kemudian berdoa, berdoalah ia dengan doa ini. Dengan ini doa yang di bawah. Berdoa 200 kali. Dia baca yang ni 200 kali. Itu yang 3 baris di bawah. Baca 200 kali. Sebelum daripada bahwa bercakap-cakap. Sebelum duduk sembang dunia. Sebelum daripada bercakap dunia. Berzikir tak apa lagi ya. Berzikir lepas tu baca doa ni tak apa lah. Berzikir tak dikira bercakap. Yang kata jangan sebelum cakap dengan percakapan dunia. Dan jika tiada mustajab, bubuh titik jim bukan mustahab lah. Dan jika tiada mustajab, kata Muqatil, maka hendaklah melaknatkan Muqatil. Itu kata dia sanggup supaya tu. Dia dah uji dah. Dia dah uji dengan doa ni, minta hajat, Tuhan terima hajat, Tuhan tunai hajat. Dia dah uji. Sebab tu dia pun kata, kalaulah siapa-siapa yang buat macam ni kemudian tak tertunai hajat dia, laknatlah Muqatil. Dia kata laknatlah aku. Gitu. Doa kepada Allah supaya laknat dia sampai teratur dia pun ni menjamin bahawa doa ni mustajab subuh. Tapi kena baca 200 kali. Dia kata jika tiada mustajab, apa yang dia pohon tak dikurnia, tak dimustajab oleh Allah, maka hendaklah melaknatkan, kamu laknatlah akan Muqatil. Muqatil tadi ni. Dan iaitu doa itu inilah yang kena baca 200 kali Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya fardu ya witru ya samadu, ya sandadu ya man ilaihil mustanad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh baca semua? Baca semua. Baik sekali. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya fardu ya witru ya samadu, ya sanadu, ya man ilaihil mustanadu, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dia 200 kali bila selepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh nak wirid, kemudian nak berdoa, doa dengan doa ni. Kalau nak minta apa-apa hajat yang penting, apa hajat yang kita rasa penting sangat, bacalah 200 kali, tak lama mana. Agak-agak lama mana doktor. Ni yang 3 baris. Tak akan 3 baris pun. Dia dalam lebih kurang 35 minit atau 40 minit gitu.
35 minit lah kita dalam banyak dia. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fadlu ya witru ya samadu ya sanadu ya man ilaihil mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 200 kali dalam 35 menitnya. Selepas daripada kita wirid subuh sebelum bersembah. Nak cakap kawan-kawan lagi. Bila dah cakap fadilah tak dapat. Semua cakap. Biasanya kita kalau nak buat macam tu, kita nak hajat yang penting. Hajat yang penting sangat. Oh, kita nak buat kan? Buat lagi. Mustajab. InsyaAllah kata Muqatil. Kita yakin ini nama Allah. Ismullahil Azam. Allahu ya hayyu ya qayyum. Ismullahil Azam. Dalam Quran ada sebut 3 kali. Yang pertama dalam ayat kursi yang kita baca. Hayyu qayyum. Jarang. Ya kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu satu. Yang kedua dalam surah Al-Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. 3 tempat. Ini Ismullahul Azam. Siapa yang berdoa dengan doa ini sebut Bismillahul Azam ini, Allah Ta'ala perkenan doa dia. Mustajab. Doalah yang kita mustahak sangat. Bahasa nak dibina nak orang takut dia tak terima. Takut ayah dia tak terima. Sembahyang subuh pagi itu jangan lupa yakin kepada Allah Ta'ala. Minta insya-Allah dia akan terima. Tak lama ni nak nikah. Apa-apa juga hajat kaya yang pentingnya. Boleh bini mengandung ataupun tak mengandung, dok nak kan anak tak mengandung. Dok nak kan anak sangat tak mengandung. Betul. Baca doa ni. Berasa lambat sangat 3-4 tahun dah nikah tak boleh anak. Baca ni. Hajat penting kan anak-anak. Bila dia mengandung nak beranak pula, bimbang takut payah keluar anak. Duk sakit sehari semalam tak keluar anak lagi. Hajat penting kan? Penting hajat. Buat banyak. Tengoklah apa-apa juga hajat kita yang penting. Kalau hajat nak beli kasut tak payah ni. Nak beli kasut tak penting dengan anak dulu. Baca doa lagi. Hajat-hajat yang pentingnya mustahil. Kata Muqatil, selepas itu mintalah apa-apa hajat. Lepas pada 200 kali kita bacanya ni, mintalah hajat apapun, insya-Allah Allah Taala terima, makbul doa kita. Habis dah. Kita baca lama. Rupa-rupanya pada waktu subuh ni banyak kita baca daripada malam kemarin, malam al-maun ni. Banyak dalam subuh. Fadilahnya pagi subuh cukup banyak. Waktu pagi-pagi. Keberkatan, mustajab doa. Ambillah peluang. Habis, titik cakap tu. Selepas itu mintalah apa-apa hajat. Maksudnya dimakbul oleh Allah Ta'ala. Titik tengah tu jangan sambung. Bila sambung bukan hanya yang lain pula ni. Karena maksudnya yang lain pula. Dan bagi kematian tu bukan sambung lagi lah. Yang lain pula. Dan bagi kematian itu 99 rentakan. Bagi tiap-tiap serentak pukulan dengan pedang itu terlebih mudah daripada 1 kali hentakan daripadanya. Dia tak cerita siapa ada yang kata ni. Mana kita nak berhenti tu esok ni sakit. Orang yang nak mati sakit. Dia kata dia rentak 99 kali.
senyoh. Letak ni senyoh lah. Ruh kita 99 kali. Setiap kali itu macam dengan lebih daripada pukulan pedang. Setiap kali daripada 99 macam sekali pukul dengan pedang. Ini biasanya terkenal kepada orang kafir lah ni jenis ni. Orang kafir, orang mukmin tak macam ni. Dikira yang berat. Orang kafir nak mati berat dah. Orang mukmin dia tengok keadaan pula. Taklah seberat itu orang mukmin. Ada yang dia keluar sendiri tak kena duk. Keluar. Ya kali yasilu kama yasilu ma min fisiko. Macam air mengalir daripada mulut tekor. Kita tuang air mulut tekor tu lebih mudah ya. Itu orang yang bertakwa, ruh terbit dengan mudah, tak rasa sakit. Tapi yang katakan ini orang kafir ni. Maka sesiapa yang menghendaki lepas daripada rentakan itu, supaya mati tak sakit maksudnya, supaya keluar ruhnya tak sakit, berkatalah 10 ucapan ini, bacalah 10 ayat ini. Mana? Yaitu a'dattu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirati la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddatin asyukru lillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhiqin hasbi Allah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'syatin la haula wa la quwwata illa billah. 10 dia bilang 10 baca 10 ayat. Sementara nak ingat nak tulislah petah nak pergi dulu. Tulislah petah sabar nak pergi dulu. Sementara nak ingat, dah ingat dah buat lah. Baca ni supaya apa? Supaya kita diringan ketika nak keluar rumah, ketika nazak. Di samping kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu pun ayat dah. Doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Semua ingat kan? Itu minta doa supaya dimudah ruh kita keluar. Ruh ni dalam hadis Nabi dia sebut dalam satu hadis dia macam kita bakar besi panah tarik di bulu kambing, menyala hangat bulu kambing si panah, begitulah macam tu nak keluar daripada kita. Minta Allah Ta'ala mudahlah mati ya. Minta kita mudah mati. Itulah permulaan kita akan berjumpa dengan kepayahan akhirat ketika kita nak mati. Itulah tempat yang mula-mula kita nak berjumpa dengan kepayahan akhirat. Lepas tu pergi ke alam kubur, ke alam mahsyar. Banyak lagi cerita. Tempat yang mula-mula kita takut ialah ketika mula kita nak mati. Itulah kita takut. Nak kalut dengan apa? Dengan Dajjal lagi, dengan Iblis lagi. Nak kalut dengan Iblis lagi. Iblis pun masa tu yang dia berusaha. Lepas itu tidak peluang. Masa tu dia berusaha. Dan kita pun berat masa tu. Doalah supaya Allah Ta'ala mudahkan kita ketika nak mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
Di antaranya ni doa ni. Kata tak disebut siapa ni, sebut dalam kitab. Kitab pun tak disebut nama kita. Boleh baca nah. A'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirati la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli na'matin alhamdulillah wa likulli rakha'in wa shiddatin asyukru lillah wa likulli u'batin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billah. Yang ini yang kita baca sekali. Kemudian dalam tiap-tiap keadaan kita bacalah satu-satu. Tiap-tiap keadaan. Keadaan mana? Yang pertama, setiap keadaan kita berjumpa dengan kelang kabut. Kelang kabut yang menyusahkan kita. Yang menyusahkan kita, yang menggelorkan hati kita, yang menserabutkan kita. Jangan ikut serabut. Kita baca la ilaha illallah. Bila rasa serabut sangat, baca la ilaha illallah. Ketika duka cita, ketika kita diselubungi dengan kedukaan, kita baca benar, Masya Allah. Ketika mendapat nikmat, apa juga nikmat yang kita dapat, yang ditunggu-tunggu dapat, kita baca alhamdulillah. Bukan kata masa makan nasi kenyang saja alhamdulillah. Makan kenyang, makan nasi kenyang itu pun nikmat juga, sebut alhamdulillah. Tak apalah. Masalah juga apa-apa nikmat yang kita dapat, sebut alhamdulillah. Dan bagi setiap kemudahan dan kepayahan, kita kata asyukrulillah. Asyukrulillah. Syukur bagi Allah. Setiap perkara yang mengherankan kita, yang mengagumkan kita, tengok puasa kagum, puasa heran, puasa indah, baca subhanallah. Tuh. Setiap dosa yang kita lakukan, bila kita berdosa dengan Allah Ta'ala, kita sedar apa yang kita ucap? Astaghfirullah. Setiap musibah, bala menimpa kita, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bala yang tinggi sekali kematian. Kematian anak, kematian ayah, kematian adik-beradik, kematian siapa-siapa juga. Bala bagi kita bala. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di antara balanya yang kita curah-curah ini, lampu padam, listrik padam, itu pun bala. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa juga bala yang kita rasa bala? Ribu, banjir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok orang aksiden, bala kan? Jangan tengok saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan. Nah, setiap kesempitan yang menimpa kita, rasa sempit, susah, hasbiyallah, kita baca. Setiap qada dan qadar Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala kepada kita, kita baca tawakkaltu 'ala Allah. Setiap ketaatan dan maksiat, kita nak buat ketaatan. Nak buat ketaatan, apa saja jenis taat. Nak pergi sembahyang jemaah, nak pergi mengaji, kena buat taat.
apa saja yang taat, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga ketika kita berdepan dengan maksiat. Berdepan dengan maksiat. Jangan berbuat maksiat. Depan dengan tak berbuat maksiat pun kita baca juga la haula wala quwwata illa billah. Sebab haula dengan quwwata, la haula wala quwwata. Tidak ada daya upaya untuk kita nak lari daripada maksiat. Dan tiada daya dan upaya kita nak melaksanakan kerja-kerja yang taat. Melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nak lari daripada maksiat dengan Allah Ta'ala tolong. Nak dapat buat kebajikan dengan Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala tak tolong, kita tak gerak nak mari sini pun tak sampai. Allah Ta'ala tak tolong. Jadi kita baca yang itulah. Sehari bang yang kita baca sekali ya. A'datu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli rakhain wa shiddatin asyukru lillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhiqin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'syatin la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Dan berkata setengah mereka itu ulama bahwasa siapa-siapa yang berkata selepas sembahyang 5 waktu, lepas sembahyang 5 waktu, bukan kata sembahyang subuh ya, sembahyang 5 waktu, dia baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Baca apa kali? 4 kali. Setiap lepas sembahyang baca 4 kali. Apa dia fadilatnya? Menjadi oleh Allah Ta'ala baginya sirat panjang 4 hasta pada lebar 4 hasta. Sirat yang kita nak lalu ke syurga, titian yang kita nak menyeberang ke syurga itu sirat yang panjangnya cukup panjang bagi kebiasaannya, tapi dengan kelebihan ini kita baca 4 kali setiap kali lepas sembahyang. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. 4 kali ya. Banyak tak banyak mana pun kan. Semua zikir dia tak menghalangkan kita daripada buat kerja. Jangan duk fikir kalau begini aku tak buat kerja apa, hidup nak makan apa. Tak banyak mana pun ni sikitnya zikir. Sambil duduk berjalan pun boleh berzikir. Zikir nama zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika tidur. Maknanya setiap masa boleh kita berzikir. Nak dengan tak nak. Yang tak nak tu kerana nafsu dan syaitan. Itu yang tak nak. Siapa nak lupa. Siapa yang bagi lupa? Syaitan. Ama asanihu illa syaitan an azkur. Aku tak lupa melainkan kerana syaitan yang buat bagi aku lupa, aku tak ingat. Syaitan. Minta berlindung pada syaitan. Benda kita tak nampak ni cukup payah. Kita tak nampak syaitan. Dia ada kacau kita nak bersama dengan dia. Baca 4 kali setiap kali lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Zikir cukup banyak. Zikir ni cukup banyak. Semua tu peluang supaya kita tak sempat nak buat kerja besar. Semua tu memberikan kita masa yang penuh dengan zikir, tak ada masa yang kita nak buat maksiat.
Besok mati dia beruntung dapat ke syurga Allah. Allah Ta'ala akan beri kepada syurga. Itulah yang cita-cita yang tertinggi kita. Jadi baca ni Allah Ta'ala bagi kepada dia 4 hasta lebar dan 4 hasta panjang titian sirat. Depa. 4 hasta sedepa. Kono sedepa, kono ni sedepa. Agak-agak payah nak lalu. Mudah ya, 3 langkah payah. 3 langkah. Sampai seberang tanah ke pintu syurga. Masya-Allah. Kemurahan Allah Ta'ala kepada hamba dia. Memang Allah Ta'ala kasih kepada hamba. Cuma hamba tu kena usaha. Dan setengah daripada barang yang menyebabkan panjang umur. Nak umur panjang. Dan kelapangan serta dan kelapangan rezeki. Rezeki muda, umur panjang. Nak juga kita nak. Berapa umur kamu lah ni? 90 tahun. Nak mati lagi? Tak mau. Tak mati. Semua orang nak umur panjang. Tok lah ni umur berapa? 130. Tok nak mati kan esok? Tak mau. Semua orang nak umur panjang. Kemudian ni di antara nak umur panjang, nak murah rezeki. Lagu mana nak buat? Bacaan ialah bacaan yang dinakalkan daripada setengah fudala. Bahawa dikatakan mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu, subhana man la ya'lamu qadruhu. Subhana man la ya'lamu qadruhu ghairuhu. Dhammah ra, bukan fathah, dhammah ra. Subhana man la ya'lamu qadruhu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Baca tu. Subhana man la ya'lamu qadruhu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Pendek juga nah. Moga rezeki panjang umur. Panjang umur ni kadang-kadang bukan dia panjang sungguh. Dia tu hidup 20 tahun ya, tapi dah panjang umurnya. Pasal apa? Umur dia penuh dengan kebajikan. Umur dia penuh dengan kebajikan. Itu dia umur panjang. Dia tu umur ada 90 tahun. Tapi dalam maksiat. Hidup dia dalam maksiat. Dia kira umur pendek. Umur dia pendek. Jadi kita minta umur panjang itu tujuannya. Umur panjang dengan beribadat kepada Allah. Tidak ada makna umur panjang. Lagi umur panjang, lagi maksiat. Lagi umur panjang, lagi buat deraka kepada Allah Ta'ala. Tak ada guna satu, tambah dosa lagi. Kita nak umur panjang, lagi bertambah kebajikan. Umur panjang, lagi bertambah kebajikan. Nak lagi tu. Jangan minta panjang umur. Minta kebajikan, tak minta apa. Ya Allah, panjangkan umurku. Dan bagi akulah ringan anggota aku untuk membuat kebajikan. Panjang umur yang macam tu. Panjang umur tu buat maksiat buat apa? Ni setengah-setengah orang tu berlawan. Mu berapa umur? Umur aku 70. Masa Jepun dulu aku ada lah. Oh tua, panjang umur. Ya tak? Aku panjang lagi, umur aku 90. Lepas tu mau buat apa? Umur panjang yang kamu Allah Ta'ala beri itu kamu buat apa? Tu nak kena jaga apa? Ma tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seseorang hamba tak akan berganjak tapak kakinya di padang mahsyar nanti, tak akan berganjak ke syurga ke titian ke, tak akan berganjak sehingga dia ditanya daripada 4 perkara. 4 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang pertama itulah umur kita. Allah Ta'ala beri kepada mana kita habis.
kita habiskan umur kita kok mana? Lagi tentang rezeki, kamu dapat dengan usaha macam mana? Dan kamu habis kok mana? Daripada jalan mana kamu dapat? Jalan menipu ke? Jalan apa? Dan kamu guna kok mana? Guna kok kebajikan ke? Guna kok maksiat? Allah akan tanya kamu. Nih, harta Tuhan bagi kepada kita ini bukan saja-saja. Kesihatan kita, Allah Ta'ala bagi sihat, guna kok mana? Lagi apa lagi? Tanya satu dulu ya. Ilmu. Ilmu. Kita ni mengaji duk cari ilmu. Boleh ilmu guna kok mana? Nak bagi orang kata kita alim, nak bagi kita berhujah dengan orang kita menang, nak bagi kita orang berasa nak sedekah dengan kita. Aku alim, orang berasa nak sedekah tak pula. Ni orang nak sedekah cari orang alim, tak cari orang jahil. Aku nak alim, orang sedekah, mudah hidup. Kau kok mana? Aku cari ilmu nak bagi orang alim supaya hilang kejahilan aku. Tu lah. Supaya hilang kejahilan yang ada pada diriku. Bila hilang jahil bagi alim, senang kita dalam hidup tahu beza yang mana halal, yang mana haram, yang mana maksiat, yang mana taat, tahu beza. Kemudian kita cadang nak sebarkan kepada orang lain sama. Nak beramal dengan ilmu dan nak sebar ilmu itu kepada orang lain sama. Itu ya. Niat begitu. Jangan ada niat apa lain. Akan ditanya kita di akhirat. Allah Ta'ala tahu dah. Tapi nak tanya kita kalau kita buat kena gaya, kita seronoklah dengan jawapan. Dengan soalan kita seronoklah. Tapi kalau kita guna tak kena jalan, dengar soalan pun berasa takutlah. Itu tujuan tanya lah. Bukan makna Allah Ta'ala tak tahu. Dia tahu dah apa yang kita buat. Tapi nak bagi orang yang amal, dia berasa seronok dengan pertanyaan. Orang yang maksiat, tak amal, dia rasa eloknya kalau tak tanya, aku berasa senang sikit. Pokoknya pertanyaan itu pun ada makna. Bukan makna dia tak tahu. Maknanya kita tanya-tanya sama-sama kita. Mau luluh molek periksa semua ini. Tanya nak tahu tak? Dia tahu dah. Molek semua. Kita yang dengar senang lah. Dia tahu aku luluh molek senang. Alhamdulillah. Sebadanya. Mau tak luluh ke kamu ini? Mengapa banyak? Mau tak luluh ke kamu ini? Kita bersama buka kita lagi. Dengar soalan nak buka kita. Itu hak dunia, hak di akhirat esok lebih lagi lah. Itu soalan. Bukan bermakna Allah Ta'ala tidak tahu apa yang kita buat. Jadi rezeki dan umur yang Allah Ta'ala bagi, gunalah mengikut yang dikehendaki, yang diridai Allah Ta'ala. Karena rezeki itu jambatan ke akhirat. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi jambatan untuk kita berjaya di akhirat. Kalau susah rezeki pun nak buat amal ibadat susah. Nak pergi mengaji pun tak boleh, nak kena cari makan. Itu rezeki kita nak. Bagi jadi jambatan ke akhirat. Dan berkata setengah mereka itu ulama, sesiapa yang mengekali pada membaca ayat kursi, mengiringi tiap-tiap sembahyang, nescaya memerintah Allah pada mengambil rohnya dengan sendirinya.
siapa yang mengkali baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang. Alhamdulillah kita dah buat dah yang tu, ayat kursi. Besar fadilatnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, besar fadilatnya. Di sini dia kata Allah Ta'ala memerintah pada mengambil ruhnya dengan sendirinya. Maknanya Allah Ta'ala ambil sendiri ruh kita, bukan dia Israel. Bukan Israel yang ambil ruh kita, Allah Ta'ala yang ambil ruh kita. Ini kata setengah ulama. Jadi bila Allah Ta'ala ambil sendiri itu mana? Kalau hak kita, kalau kita suruh orang ambil, bagi kat kita, buatlah barang tu barang tak berapa berharga lah kan. Kalau hak berharga sungguh, ni ambil nanti aku ambil sendiri. Hanya aku ambil sendiri. Pasal barang tu mahal, ada harga kan. Nanti aku ambil sendiri. Jadi maknanya itulah keadaannya kalau kita nak bandingkan. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, roh dia Allah Ta'ala sendiri yang ambil. Itu kata akhirnya ulama. Sebenarnya kelebihan ayat kursi ini cukup banyak. Nak halau syaitan pun dengan ayat kursi. Baca ayat kursi kalau syaitan pun kacau kita. Tidur malam syaitan kacau kita. Baca ayat kursi. Dan setiap kali nak tidur, kita nak tidur, sebelum kita rebah kepala kita ke bantal kita, baca ayat kursi sekali. Selamat tidur kita pada alam itu. Selamat daripada gangguan syaitan, selamat daripada gangguan makhluk-makhluk lain. Termasuk hal kita, benda kita pun selamat. Baca ayat kursi sebelum kita tidur. Tak payah cari orang mengawal kita. Tak payah panggil orang mereka kawal rumah kita ketika kita nak tidur. Ayat kursi kita baca kelebihan. Baca. Yakin kepada Allah Ta'ala. Yakin kepada kelebihan ayat kursi. Ayat Quran Allah Ta'ala yang 30 juzuk itu, di antara sama-sama ayat itu ada kelebihan masing-masing. Ada masing-masing juga. Yasin ada kelebihan dia, ayat kursi ada kelebihan dia, Qul huwallahu a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas ada kelebihan dia. Ayat amanar rasul sehingga akhir itu ada kelebihan dia. Tabarakalladzi ada kelebihan dia. Surah Kahfi ada kelebihan dia. Ayat itu ada kelebihan masing-masing. Jadi ambillah kesempatan kelebihan itu semasa kita hidupnya sebelum mati. Anak pun pesan kepada kamu ya, yang sempat anak buat, yang tak sempat tak juga. Tapi insyaAllah setakat ni ayat kursi ni anak tak pernah tinggal lah. Setakat ni nak tidur ayat kursi baca. Pendek pun tak berat mana. Selamat dan tidur. Kalau mimpi pun mimpi baik, tak mimpi jahat. Mimpi hambat rimau, mimpi belik dengan ular, mimpi banjir naik sampai ke hidung. Tu mimpi yang kita takut. Mimpi mendatang apa yang kita kenal dulu, panjang, mari hitam, bergama, tak jegi makhluk kita. Pasal tidur tak beringat. Kata dengan tidur tak basuh kaki. Bukan tidur tak basuh kaki, basuh kaki pun kadang-kadang jadi juga. Baca ayat kursi, ayat ringan bacaan dia. Kelebihan ayat kursi cukup banyak. Di zaman Rasulullah dulu ada orang diamanahkan jaga harta ghanimah ya. Sebelum nak bagi, diamanahkan kepada sahabat jaga harta ghanimah. Kemudian tengah duduk tidur, malam mari pendatang tu berupa binatang. Mari berupa binatang. Mari duduk makan tu. Sekali dengan Abu Hurairah sendiri. Mari rupa orang, rupa manusia yang dia tak kenal siapa dia. Mari curi benda harta. Dia pergi tangkap. Sahabat ni berani, bukan macam kita. Kita pun setengah berani kan. Sahabat-sahabat berani.
Orang mari nak curi katanya. Dia pegang tangkap. Dia tangkap. Dia kata aku nak bawa kamu menghadap Rasulullah. Dia kata jangan. Sekali ni aku nak ambil anak-anak aku lapar, tak ada makanan di rumah. Lepas tu aku tak ambil lah. Janji. Dia pun lepas. Duk malam esok mari lagi. Mari nak curi lagi. Abu nak tangkap pula. Semalam janji aku malam ni mari lagi. Malam ni aku nak pergi sungguh kamu jumpa dengan Rasulullah. Dia kata minta maaf lah. Malam ni ya aku nak ambil lagi lah. Sebab anak aku susah. Nak makan tak ada. Terpaksa aku ambil. Tak apa lepas ni. Malam yang ketiga mari lagi. Mari nak curi. Abu Hurairah pegang. Dia kata malam ni aku tak lepas dah. Aku nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Malam yang pergi dia hukum. Kamu nak curi barang atau tak orang tak ni. Malam yang aku nak jumpa dengan Rasulullah. Dia kata jangan bawa aku jumpa Rasulullah. Aku nak hajar kepada kamu satu ayat yang bila kamu baca, syaitan ke siapa juga tak boleh ganggu harta kamu. Aku nak hajar kepada kamu satu ayat, nak beritahu kepada kamu, ayat ni boleh pagar diri kamu, boleh pagar harta benda kamu daripada apa sahaja makhluk yang nak merosakkan, nak ambil, nak curi barang kamu dan nak merosakkan diri kamu. Ayat apa? Hajar ayat ni, ayat kursi. Syaitan kata, ayat inilah yang boleh menghalang kami daripada mencuri harta benda kamu, daripada memudaratkan tubuh badan kamu. Inilah ayat yang kelebihannya begitu yang syaitan sendiri mengaku dia kalah. Habis ya, baca dulu. Wallahu a'lam. Moga-moga apa yang kita sempat buat kita buat, walaupun dia tak wajib, tapi ada kelebihan dunia dan akhirat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa fatahta 'ala anbiya'ika wa rusulis salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana